Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, ya Dr. Fuad. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan iman, ya Fadilatul Ustaz Imam Tarawih. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para ilmuwan, tuan-tuan guru dan seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur pada Allah, terutamanya Allah masih lagi memberi kesempatan masa dan umur untuk sama-sama kita berada pada bulan Ramadan. Kita mencari sedikit bekalan untuk Ramadan ini, moga-moga dengan bekalan ini ya dapat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tazkirah. Ya macam biasalah, apa makna tazkirah? Tazkirah ni sesuatu yang tuan-tuan dah sedia maklum. Tuan-tuan dah sedia tahu, cumanya mungkin saya, mungkin tuan-tuan kita terlupa. Ya, sebab saya dah pernah tanya dua soalan kat sini, jawapannya sama. Yang pertama saya tanya soalan, tuan-tuan ni banyak ingat ke banyak lupa? Banyak lupa ya? Ke Ramadan ni dah jadi banyak ingat? Mungkin dengan sebab tazkirah. Yang keduanya, tuan-tuan banyak tahu ke banyak tak tahu? Ke rasa-rasa saya ni Ustaz banyak tahu Ustaz? Semua saya tahu. Ya, sebab tu kadang-kadang dulu tuan-tuan ingat saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak hari ni tuan-tuan berkelip? Tahu. Berapa kali? Tak tahu. Sebab bila mana tanya berapa kali, sebab berkelip tu dia banyak sangat. Jadi bila mana benda banyak ni kita tak tahu. Jadi atas dasar yang pertama tuan-tuan banyak lupa, yang keduanya atas dasar tuan-tuan banyak tak tahu, maka di sinilah bermulanya tazkirah. Apa makna tazkirah? Memperingati sesuatu yang tuan-tuan telah tahu kerana tuan-tuan mungkin lupa, ataupun memberitahu sesuatu yang mungkin saya dengan tuan-tuan belum kita ketahui. Boleh tuan-tuan ya? Baik, diberi masa pada saya dalam tempohnya 30 minit lebih kuranglah tuan-tuan. Boleh ya? Ke tuan-tuan nak 40? Sebab malam ni 4-4-3. Tuan-tuan, seronok juga saya dengar. Malam ni Brazil dengan apa ya? Tak, Netherlands tak malam ni? Tempat ketiga dan keempat? Belum, bukan malam ni. Malam esok. Alhamdulillah, ingat juga doktor. Ingat jadual. Tak apa tuan-tuan sekalian. Dia kadang-kadang benda-benda ni nak kena ingat. Dunia dah dekat nak kiamat dah. Ni semua benda tak ingat ni tuan-tuan. Baik, malam ni saya nak bawa tajuknya syarat-syarat mendapat rahmat Allah. Sekadar saya yakin tuan-tuan dah sedia maklum, saya pun tuan-tuan maklum. Ulangan tazkirah lagi sekali. Syarat-syarat mendapat rahmat Allah, ayatnya tuan-tuan rujuk dalam 156 157. Suratul A'raf 156 157. Tapi saya tak nak baca semua sebab ayat ni panjang, mungkin imam kita boleh hurai akan datang nanti. Saya nak ringkaskan tuan-tuan dengan masa yang ada. Sebelum tu, sebelum saya baca ayat ni, saya nak sebut satu hadis ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Abi Hurairah ya Sayyidina Abi Hurairah Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu, hendaklah kamu bersederhana wahai umatku. Yang ustaz sebut tadilah ya, bersederhana, salah satunya dalam bab makan dan minum dan sebagainya lah, tapi sederhana dengan makna Islam, bukan sederhana dengan makna yang kita faham. Tak apalah, yang ni kita tak nak hurai. Yang kedua, wasaddidu, hendaklah kamu beristiqamah ya, istiqamah. Baik, saya nak mula di sini. Wa'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya lan, buat selama-lamanya, lan yanjua ahadum minkum bi amalih. Ya, buat selama-lamanya tidak ada seorang pun di antara kamu yang berjaya masuk syurga dengan amalannya. Hadis ni banyak kali kita dengar tuan-tuan. Cuma sekadar lagi sekali ulangan pada bulan Ramadan. Kok tuan rasa dengan 8 rakaat ni, sebelum ni tak ada 8 rakaat, bulan Ramadan ada 8 rakaat. Kok rasa dengan 8 rakaat ni boleh masuk syurga? Boleh tak? Boleh tak? Tak berani tu, tak kuat jawab dia. Ya, jawab juga tapi tak berapa kuat, tak berapa yakin. Boleh tuan-tuan, tak apalah, walau bagaimanapun Nabi menegaskan bahawa wa'lamu, ketahuilah wahai umatku. Banyak benda kita tahu, tapi kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu, maka Nabi minta kita tahu. Annahu, bahawa sesungguhnya tidak akan masuk syurga. Lan ni salah satunya, ni pakai Quran kita ada, Ustaz Nasar ada, salah satu maknanya lil abad, nafi lil abad, buat selama-lamanya kamu ni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga dengan amalan. Maka sahabat Nabi pun terkejut juga tuan-tuan sekalian. Ya, buat apa kita beramal, buat apa kita sembahyang, buat apa kita tarawih?
Tapi kalau tuan-tuan mungkin tanya juga, saya dulu tanya juga guru saya, kalau macam tu ustaz, tak masuk syurga dengan amalan yang ada, dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat yang ada, buat apa kita sembahyang? Tuan-tuan, saya nak tanya apa yang saya pernah tanya tuan-tuan juga, tapi jangan risaulah, saya biasanya saya banyak tanya, tapi saya yang jawab. Nampak tak? Mana-mana tempat pun macam tu lah. Dia mudah. Kalau nak tunggu tuan-tuan jawab, lambat. Baik. Tuan-tuan sekalian, hari ini saya ada, tuan-tuan ada. Baik, hari ini dengan sebab kita ada ni, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada sedikit harta, kita ada kawan-kawan, kita boleh sembahyang, kita boleh bercakap, kita boleh bicara tentang syurga dan neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ada. Ya. Sebelum tu saya nak sebut. Baik, kalau saya nak tanya tuan-tuan, dengan sebab tuan-tuan ada ni lah, tuan-tuan ada isteri, dengan sebab tuan-tuan ada ni lah, tuan-tuan puan-puan ada suami, dengan sebab kita ada ni lah, kita ada harta, dengan sebab kita ada ni lah, kita boleh sujud dan rukuk kepada Allah, dengan sebab kita ada ni lah, kita boleh bayar zakat dan segala-gala yang ada hari ni. Dengan sebab kita ada ni lah, kita boleh bicara tentang syurga. Dengan sebab kita ada ni lah, kita akan boleh bicara dengan segala apa yang kita nak. Siapa yang adakan kita? Allah. Maka tuan-tuan nak bayar berapa? Nikmat ada ni. Tuan-tuan nak bayar dengan 8 rakaat. Tuan-tuan nak bayar dengan 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan nak bayar dengan segala apa yang tuan-tuan buat selama ni. Tuan-tuan nak bayar ni. Berapa tuan-tuan nak bayar kalau tuan-tuan nak bayar? Yang ni pun tuan-tuan tak boleh nak bayar. Tuan-tuan nak syurga satu lagi. Kenapa diam pula ni? Ini saya tanya soalan. Subhanallah. Maka, tapi kenapa, apakah rakaat-rakaat itu, sujud-sujud itu, sembahyang itu sebenarnya dengan tujuan, dengan sebab Allah cipta kita, dengan tujuan untuk kita hambakan diri pada Allah. Bukan kerana sembahyang itu nak syurga, bukan kerana baca Quran itu nak syurga, tidak, untuk memperhambakan diri kita kepada Allah, sebagaimana kita baca surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia ini illa kecuali liya'budun. Ya, supaya mereka itu menyembahku, memperhambakan diri kepada aku. Maka adanya kita ini bukan kerana Allah, memang Allah nak bagi, kita tidak nafi tuan-tuan, tapi dengan kadar apa yang ada ni, tuan-tuan cukup tak nak bayar dengan apa yang ada? Lepas tu saya bukan tanya biasa oleh tuan-tuan, tuan-tuan berkedip berapa kali satu hari? Kalau Allah minta 10 sen, tuan-tuan nak bayar berapa? Yang ni yang kita bicara pada malam ni, mengharapkan kasihan Allah, kasih sayang Allah, rahmat. Dalam bahasa Arab mudahnya kita dah cukup faham dah. Kalau tak terjemah pun harap rahmat. Sebab tu bila mana ditanya, qalu wala anta ya Rasulullah, maka sahabat Nabi terkejut, takkanlah tak akan masuk syurga. Akhir sekali sahabat Nabi pun buat keputusan, tanya baginda Rasulullah. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu sama wahai Rasulullah? Ya, tak akan masuk syurga dengan amalan kamu. Nabi jawab dengan satu jawapan yang cukup mendebarkan juga, wala ana, aku juga sama, kata Nabi. Tuan-tuan sekalian, kita pernah sebut bahawa satu rakaat Nabi tidak akan sama dengan sejuta rakaat kita. Nilai. Kerana dia adalah kekasih Allah. Dia adalah manusia paling khusyuk. Dia adalah manusia paling gerun dan takut kepada Allah. Dia adalah manusia yang paling hebat. Hatinya, jiwanya, seluruhnya. Dan tidak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia. Termasuklah para malaikat sekalipun. Dan yang ini kita sedia maklum. Maka satu takbiratul ihram Nabi tidak akan mampu dengan takbiratul ihram kita seluruh hidup kita. Tapi insan yang sebegini ni tuan-tuan sekalian, pun dia kata apa? Wala ana, aku juga tak akan masuk syurga dengan amalan aku. Illa kecuali ayataghammadan yallahu bi rahmatihi minhu wa fadlin, atau kama qala Nabi, riwayat Imam Muslim. Kecuali Nabi kata aku ni diliputi oleh rahmat, minhu, daripadanya, daripada Allah, wa fadlin, dan aku juga diberi kurniaan. Kalau aku tidak ada rahmat daripadanya dan aku tidak diberi kurniaan syurga itu, aku juga tidak akan bawa ke diriku ke syurga. Tuan-tuan, siapa Nabi ini? Nabi ini yang bawa rahmat. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita semua hafal. Seorang insan yang bawa rahmat ini pun tidak mengharapkan pahala-pahala yang ada, tidak mengharapkan ibadah yang ada, kerana tidak cukup banyak untuk bawa dia ke syurga. Dia juga mengharapkan rahmat Allah. Siapa Nabi Muhammad ini? Kata para ulama, miftahu babi rahmatillah. Miftah, dia adalah anak kunci kepada pintu rahmat Allah. Yang anak kunci kepada pintu rahmat Allah ini pun tak akan masuk syurga dengan amalan dia. Bagaimana saya dengan tuan-tuan? Ya, bagaimana saya dengan tuan-tuan? Boleh ya? Yang ni kadang-kadang saya nak kena rasa, tak tahu nak rasa apa tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pun tak tahu. Cuma tuan-tuan buat masa sekarang yang ada ni, tempoh yang ada, yang Allah kurnia, Allah rezeki pada saya dengan tuan-tuan ni, patut tuan-tuan solat hajat 2 rakaat, kemudian tuan-tuan menangis sebanyak mana tuan-tuan nak, merayu sebanyak mana saya dengan tuan-tuan nak, yang pastinya Allah kasihan pada kita. Dengan sujud dan rukuk kita yang tak seberapa.
8 rakaat kali apa? Kali 30 hari baru 240 rakaat. Saya pernah tanya ni, nak ulang balik lah ni, tapi saya jawab yang macam biasa. Rumah tuan-tuan beli tu berapa tu? Ratusan ribu. Berapa luas dia? Lebih kurang 20 kali 70, 40 kali 80. Jarang rumah orang ni, rumah dia 1 ekar, tak ada lah. Rumah tuan yang baru tu berapa? 1 ekar luas dia. Mana ada orang rumah dia luas 1 ekar? Tapi kalau rumah tu luas dia 1 ekar, berapa juta agak-agak. Tapi rumah yang ada ni 20 kali 70 tu. Saya tak pandai bab ni tuan-tuan. Tuan-tuan lagi tahu betul tak betul saya cakap ni? Betul lah rasanya ya. Kaki persegi tu. Ya, 80 kali 40 berapa? Setengah juta, ratusan juta. Berapa lama tuan-tuan ambil masa bayar? 20 tahun, 30 tahun ada yang ambil masa bayar. Tuan-tuan tahu syurga luah dia berapa yang tuan-tuan nak masuk ni? Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin, hendaklah kamu bersegera dan berlumba-lumba mendapatkan keampunan daripada Allah. Ya, wa jannah, dan berlumba-lumba dapatkan sekurang-kurangnya 1 syurga. Jannah ni mufrad. Ya, 1. Kurang-kurangnya dapat 1. Kalau tak dapat 1, dia dapat 1 lagi. Kan nak cerita juga yang 1 lagi. Ya, kurang-kurang tuan-tuan kena berlumba dapat 1 syurga. Berapa luas syurga ni? Arduhas samawati wal ard. Luasnya 7 petala langit, 7 petala bumi. Baik, kalau yang 20 kali 70 tu ratusan ribu tuan-tuan nak kena bayar. 20 tahun tuan-tuan ambil masa nak bayar. Tuan-tuan nak bayar berapa syurga yang luas dari langit dan bumi? Tuan-tuan nak ambil masa berapa lama? Lama tuan-tuan nak ambil masa. Sedangkan masa kita bila-bila masa dah tak ada dah masa. Tu yang saya kata tu, siapa-siapa yang umur 60 sebelum kiat ni ingat lagi ya. Siapa-siapa yang malam ni umur 63 tahun lagi mati. Hukum adat. Tapi tak nak cerita dah, tu panjang sangat. Ni tak masuk bab lagi, mukadimah ni tuan-tuan. Mukadimah. Dia 10 minit mukadimah, insya-Allah sikit lagi tuan-tuan ya. Nak berhenti dah ni. Dia tak nak panjang-panjang. Ke nak berhenti sekarang ni? Okey dah ni tuan-tuan, tazkirah dah ni. Tuan-tuan nak bayar berapa? Tuan-tuan nak bayar dengan 8 rakaat. Sebab tu minta maaf sedikit saya sebut tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang selawat tengah-tengah tu. Tak apa, dia semua 2 sunat. Dua-dua tu sunat. Solat pun sunat, selawat pun sunat. Ya, tak perlu kita petikai banyak-banyak, tak ada masalah tu. Nak baca banyak-banyak tak payah. Dua-dua sunat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan buat 4 baru tuan-tuan selawat sekali. Okey juga, tak ada masalah tuan-tuan. Bab ni dah lah habis dah. Ni kita ni generasi lain dah ni. Dah generasi tak perlu kita bising-bising dah. Tapi kalau selawat 2 rakaat tuan-tuan, belum tentu Allah rahmat. Kalau tak khusyuknya, riak pulaknya, gitu gini. Tapi dengan 1 selawat, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah, 1 jaminan daripada Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya, siapa yang selawat kepadaku 1 sahaja selawat. Sallallahu alaihi asyarah, terus salla. Ya, salla ni fi'lul madhi. Terus Allah telah berselawat kepadanya. Berapa? 10. 2 rakaat kita dengan selawat. Ya, 2 rakaat ini perlu kepada rahmat. Tapi 1 selawat, terus Allah bagi 10. Mana hebat. Sebab tu ada waktunya, tuan-tuan sekalian nak kena tengok juga. Suasana-suasana tu nak kena bijak. Ya. Tapi tak nak selawat, boleh juga. Tak nak selawat, tak ada masalah juga. Tuan-tuan sekalian, sebab dua-dua tu sunat. Tapi kadang ada waktu-waktu, tuan-tuan sekalian, kita kena bijak dalam bermuamalah dan berinteraksi dengan Allah. Bagaimana kita kena guna anak kunci ni. Yang dikatakan Nabi ni, anak kunci kepada rahmat Allah. Jangan kita tengok benda tu kecil. Sebab benda itulah benda yang paling besar. Tak apa tuan-tuan, dengan masa yang ada saya nak ringkaskan ayat ni. Ayat 156, 157 Suratul A'raf. Syarat-syarat dapat rahmat. Baik. Ya, saya nak sebut yang pertama tadi, ulang balik. Maknanya saya dengan tuan-tuan, nak tak nak, suka tak suka, mesti kita merayu, merintih, berdoa, menangis. Yang pastinya Allah rahmati kita. Itu. Baik. Cuma kalau kita merayu, menangis sekalipun, teresak-esak sekalipun tuan-tuan sekalian, kita belum tentu dapat rahmat, kerana rahmat itu ada syarat. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak kasihan pada satu-satu pihak. Bukan sebarangan nak kasihan begitu aja. Mesti ada syarat dah. Ke semua tuan-tuan kasihan? Tak. Ya, kalau dia miskin, memang kita kasihan. Tapi kalau tak sembahyang, dah lah miskin, tak sembahyang, tak tutup aurat, derhaka pada Allah, nak kasihan macam mana? Kita bagi derma kat dia, dia miskin, dia pergi beli rokok. Tak dah, nak derma macam mana? Kau nak bagi lagi? Bagi duit, sembahyang pun tak. Tak adalah, tak ada istilah kasihan. Dia sendiri pun tak kasihan pada diri dia. Mana ada syarat? Maka di sinilah bermula syaratnya. Tuan-tuan, saya nak baca ringkas-ringkas. Baik. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nak ringkaskan. Saya tak nak baca daripada waktu lana. Saya nak baca rahmati wasi'at kulla syai'.
Kita ringkaskan lagi. Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ini meliputi, wasi'at, luas, meliputi kulla syai'in, kepada segala sesuatu. Ayat ini Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia tafsir dalam kitab yang saya rujuknya, di antaranya Taharatul Qulub wal Khudu' li Allamil Ghuyub. Seorang Syekh Al-Imam Abdul Aziz. Dia kata apa? Imam Sayyidina Ibn Abbas dia kata bila mana turun perenggan ayat ni, wa rahmati, rahmat aku ini wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, syaitan pun rasa, dia kata aku juga rasa-rasa dapat juga, ada chance juga, ada peluang juga. Syaitan pun harap rahmat Allah, sedangkan dia dalam laknatullah. Ya, apa makna laknat? Rahmat lawan dia laknat. Apa makna laknat? Matrudun min rahmatillah. Ya, orang yang dilaknat Allah ialah orang yang telah tertolak daripada rahmat Allah. Apa tuan-tuan ya? Jangan kita harap Allah tidak masukkan kita dalam senarai tersebut. Baik, kemudian bila mana begitu, syaitan rasa begitu, Allah turun perenggan yang seterusnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ayat ni syarat dia. Maka aku hanya tetapkan sa'aktubuha kepada siapa? Rahmat ini lillazina, kepada orang-orang yang yattaqun, mereka itu bertakwa. Ayat ni yang kita kata kenapa Allah minta kita berlapar berdahaga 30 hari. Apa tuan-tuan? Kerana satu perkataan. Apakah perkataan itu? Tattaqun. Tapi dalam ni dia tak guna tak, dia guna ya. Cuma mungkin ustaz boleh perbetulkan sikit pada pandangan saya lah ya. Fadilatul Ustaz pun boleh betul. Pada pandangan saya kurang setuju, kerana dia bukan tak betul tapi kurang tepat. Kalau orang terjemah dengan sebab puasa itu la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Betul tapi kurang tepat kerana Allah tidak guna kata sifat. Boleh sedikit interaksi kita dengan pemahaman Al-Quran, penggunaan bahasa Quran. Begitu juga orang kata moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Betul tapi tidak tepat sebab Allah tidak guna isim. Betul tak ada? Allah guna perkataan tak. Tak tu mana-mana perkataan yang bermula dengan tak dalam Quran, mana-mana perkataan yang bermula dengan ya, dia bukan isim, dia bukan sifat, dia adalah fi'il. Nah, dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Memberi makna sekarang dan akan datang. Jadi kalau saya terjemah begini tuan-tuan sekalian ya, mengikut penggunaan bahasa Al-Quran itu ya, kalau ada pakar-pakar mungkin boleh perbetulkan, tapi pada pandangan saya tuan-tuan sekalian, sedikit pemahaman saya ialah moga-moga dengan sebab takwa itu tattaqun, berubah perangai kamu, fi'il kamu. Bila perubahan perangai kamu itu, sekarang berlaku perubahan perangai kamu dengan sebab puasa, perangai ke apa? Perangai orang-orang bertakwa, sebab dia guna fi'il. Sebab tu saya yakin tuan-tuan sekalian buat masa sekarang ni, berapa hari sekarang ni, dah cukup banyak perangai tuan-tuan berubah. Betul ya? Puan-puan, ada berubah ya? Kau tak berubah-berubah lagi ni? Duk perangai lama. Betul tuan-tuan. Dan Allah ni punya bijaknya Allah, dia ubah dua benda. Dua program utama yang Allah ubah menyebabkan seluruh hidup kita terubah. Terutamanya ibadah. Dia ubah, pertama dia ubah masa makan. Pasalnya makan ni fi'il. Dia ubah masa makan. Sebab makan bila mana fi'il dia terlibat dengan masa. Makan tengah hari, makan pagi, makan petang. Maka Allah ubah fi'il kita, perilaku kita dalam bab waktu makan. Yang kedua Allah ubah tidur. Pasalnya Allah ubah waktu tidur. Bulan Ramadan ini terubah perangai saya dengan tuan-tuan tidur lewat, bangun awal. Ya saya kan saya pernah sebut, siapa orang bertakwa? Orang bertakwa ni dia sedikit tidur. Ya, orang sikit tidur. Orang tak bertakwa ni ialah orang yang sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Ya, ustaz dok mengajar pun dia sempat lagi tidur. Ada tidur ke? Tak ada lah. Yang kedua Allah ubah waktu makan. Ataupun Allah kurangkan sedikit waktu makan. Tuan-tuan berubah tak sekarang ni? Ke masih sama waktu makan dia? 6 kali. Memang kita berubah dengan sebab terubah dua ni. Kenapa tuan-tuan, kenapa dua ni? Kerana dua ni manusia memang berkira. Kira tidur ya? Kau tak kira? Mesti cukup 6 jam. Kalau tak cukup pening saya ustaz. Oh kira tidur. Sama juga makan, kira ya? Kau tak kira? Hari ni respi, hari ni respi ni, yang ni respi ni. Kira. Kesama je. Tak, dia kira tuan-tuan bab makan ni. Sebab tu Allah punya bijak. Dan manusia kenapa dua ni? Allah ubah. Kerana dua ni manusia tak pernah akan lupa sampai bila-bila. Betul ya? Tuan-tuan pernah lupa tidur? Saya ustaz 3 hari, lupa nak tidur. Tuan-tuan pernah lupa makan? Kenapa tuan nampak letih pagi ni? Ya Allah ustaz, saya seminggu tak makan. Kenapa? Lupa nak makan. Tuan-tuan pernah lupa? Hebatnya Allah, bijaknya Allah.
berilmunya Allah, sempurnanya Allah. Dia tahu bagaimana merubah manusia. Dengan sebab terubah dua ni menjadi perangai orang bertakwa. Kerana bertakwa dia sedikit tidur, kemudian dia sedikit makan. Dengan sebab sedikit tidur, sedikit makan, bertambah rukuk dan sujud kita kepada Allah. Kata perasan? Inilah perubahan. Sebab tu Allah tak guna perkataan isim, Allah tidak guna perkataan sifat, Allah guna perkataan fi'il. Kerana Allah nak daripada puasa ini, la'alla, moga-moga kamu orang beriman, tattaqun, berubah sikap dan perangai kamu, kehidupan kamu kepada orang bertakwa. Bila? Sekarang ini. Dan memang bermula sekarang, tuan-tuan sekalian, memang kita berubah. Allahu Rabbi, mana? Tapi alhamdulillah, surau ni alhamdulillah, bulan biasa pun macam ni juga, bulan ni pun macam ni juga, alhamdulillah. Saya pergi satu masjid jami', lepas tu 3, la haula wala quwwata, tak payah cerita lah tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boleh. Tak ada istilah dia. Nak istilah apa lagi? Masya Allah, tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ya? Bukan mati. Habis. Tinggal separuh rakaat, separuh saf. Ya, saya pergi ingat minggu lepas, seminggu dah saya pergi. Maknanya minggu yang keberapa? Mungkin minggu pertama masuk minggu kedua, separuh saf tinggal. Kemana dia nak pergi sebenarnya? Apa yang dia nak? Tapi tak apalah tuan-tuan, nanti masa lewat pula kita tak boleh cerita panjang. Okey? Rahmat aku ini fasa aktubuha, syarat pertama tolong ingat tuan-tuan. Tolong ingat pada diri tuan-tuan, ingat diri anak isteri tuan-tuan. Fasa aktubuha, aku hanya tetapkan nya rahmat aku ini lillazina, kepada orang-orang yang yattaqun, mereka berubah perangai mereka kepada perangai yang bertakwa. Sikap mereka kepada, praktikal mereka kepada orang bertakwa. Bukan sekadar cakap mulut saja nak jadi orang bertakwa. Itu betul. Kemudian wa yu'tuna zakah, ya, ialah orang-orang yang keluar zakat. Sebab itulah tidak pernah ada bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan zakat fitrah, untuk melayakkan kita dapat kasihan belas daripada Allah. Itu tuan-tuan ya. Baik, kemudian wallazina, siapa lagi yang akan dapat rahmat? Syarat yang akan dapat rahmat, wallazina, dan orang-orang yang tahu wallazina tuan-tuan ya, isim mausul. Ya, isim mausul yang memperjelaskan siapa akan dapat rahmat. Wallazina, orang-orang yang hum, mereka biayatina, dengan ayat-ayat kami, yu'minun, mereka membuktikan keimanan mereka dengan tingkah laku mereka. Ya, sebab di sana ada orang cakap mulut dia beriman dengan ayat Allah. Yang kita duk baca wa minan nasi may yaqulu amanna, wa minan nas ada di antara manusia, bukan semua, min litab'id. Sebahagian manusia ini yaqulu, mereka cakap mulut, mereka mendakwa. Banyak hari ni tuan-tuan mendakwa, cakap mulut. Yaqulu, mereka cakap mulut, amanna billah, mereka beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, mereka beriman pada hari akhirat. Tapi Allah kata apa? Wama, dan tidak sekali-kali. Hum, mereka, wama hum, mereka itu mukminun. Wama hum bimu'minin. Tidak sekali-kali mereka itu orang-orang mukmin, bukan. Yang kita risau. Habis kenapa? Macam mana nak bukti kita orang beriman? Yu'minun, kita bukti iman pada ayat Allah itu dalam bentuk tindakan. Itu yang kita bincang. Kalau nak bincang hudud pun gitulah. Hudud ni ialah satu pembuktian dari sudut apa? Dari sudut perilaku, tindakan kita membuktikan kita ni nak hidup dalam peraturan Allah. Tuan-tuan, Ramadan ni apa hikmah Ramadan? Hikmah Ramadan antara yang paling besarnya, Allah nak ajar dan didik dan terbiah kita hidup dalam peraturan Tuhan. Hatta tahap mana? Hatta tahap Allah didik kita tahap halal. Ya. Yang Allah tak bagi kita makan, makanan yang mana? Makanan yang halal. Ya. Makanan haram, bulan lain pun Allah tak bagi makan. Yang Allah tak bagi kita minum, minuman yang mana? Minuman yang halal. Minuman haram, bulan lain pun Allah tak bagi. Yang Allah tak bagi kita melakukan hubungan suami isteri di siang hari. Isteri siapa? Isteri masing-masing lah yang akad nikah dengan sah. Kenapa tak tanya? Dulu kan sah dah angkat nikah. Ada wali, ada saksi. Kenapa tak boleh sentuh pula bulan Ramadan ni? Siang hari. Nampak? Apa maknanya? Maknanya Allah nak didik saya berada pada kemuncak peraturan Tuhan. Beramal dan menahan diri pada benda halal. Nak didik kita duduk dalam peraturan. Beriman dengan peraturan. Sebab tu bulan Ramadan yang kita baca ayat berapa 186 ke tuan-tuan? Saya tak berapa ingat. Ya, saya bukan hafiz. Hafiz jugalah Fatihah. Hafiz juga tuan-tuan. Hafiz tu hafal, tapi bukan 30 juzuk. Allah. Baik. Tengok bulan Ramadan. Allah kata apa? Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu nisaikum, perempuan-perempuan kamu, isteri kamu, pada malam-malam Ramadan. Tak apalah, saya tak nak hurai panjang. Bawah tu lagi Allah kata apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan dengan mereka, dengan isteri kamu, ketika mana kamu beriktikaf di masjid. Tilka hududullah. Tengok, Allah bawa hudud Allah pada bulan Ramadan.
Tuan-tuan, kufur mana-mana orang yang sandarkan hudud kepada selain Allah. Saya nak sebut. Ya. Ni hudud orang ni hudud orang ni. Mana ada hudud orang? Allah sebut sendiri dalam Quran suratul Baqarah. Dah bulan turunnya Quran. Bulan turunnya Quran itulah Allah sebut tentang hukum Allah, hudud. Tilka hududullah. Baik, apa yang saya nak sebut? Isteri kita sendiri tu, kalau kita bawa ke masjid, dia ada batasan dia. Walaupun isteri kita. Tengok. Oleh tuan-tuan, Allah nak ajar kita bertapa dengan isteri pun ada batasan. Yang milik kita, yang kita akad nikah dengan sah, dan memang ayah dia bagi wali dengan sah, wala tubashiruhunna, jangan sekali-kali kamu buat. Sebab tilka hududullah, itu adalah hudud Allah. Apa makna hudud? Batasan. Ya. Tapi kalau ceramah buat hudud, dia tambah setengah jam lagi. Nah, nak tambah lagi kan? Tuan-tuan jangan berkira masa dengan Allah. Sudah. Sudah. Tuan-tuan kadang-kadang, tuan-tuan perasan tak sekadar saya, tuan-tuan ada perempuan, tuan-tuan banyak berkira dengan Allah. Perasan tak? Duduk dalam rumah Allah lama sikit, berkira. Imam baca panjang sikit, berkira. Lepas ni imam baca panjang sikit, imam ya. Ya, dia separuh masa kedua memang kena pulun sikit. Kalau tidak kalah kita, tuan-tuan, Brazil pun kalah 7-1. Tuan-tuan tahu tak ni? Tuan-tuan kena pulun. Jangan berkira, tuan-tuan. Allah tak, tuan-tuan ingat Allah pernah berkira tuan-tuan berapa kali berkelip satu hari? Kalau Allah kira kita berapa kali berkelip satu hari, 10,000 lah berkali berkelip. Habis 10,000 tu beliau biji mata. Allah tak pernah kira. Allah tak pernah kira kita hembuh nafas berapa kali. Tuan-tuan berapa kali? Tuan-tuan, setakat tuan-tuan hidup, hembuh nafas. Hembuh tu pula, hembuh tu tahu, bukan hembuh apa, hembuh karbon dioksida. Nah, sedut tu bukan sedut apa, sedut oksigen. Tuan-tuan rasa biasa tak? Masa tuan-tuan sedut tu, ada rasa oksigen tak? Kau tuan-tuan tak pernah fikir ni? Allah tak pernah berkira dengan kita. Tapi ada waktu-waktu kita berkira dengan Allah. Kita berkira duduk depan rumah, dalam rumah Allah. Kita berkira bila mana kita didengar ayat-ayat Allah. Kita cukup berkira. Bagaimana kalau Allah berkira dengan kita? Apa tuan-tuan? Tapi tak ada nak berhenti ni, 5 minit lagi. Bukan kata nak tambah masa, tak. Kau nak tambah sungguh ni? Tak apa tuan-tuan, saya hurai takat tu lah. Nak bagi tahu Allah sebut dalam Quran dengan isteri kita sendiri pun ada hudud. Bagaimana dengan orang lain? Harta kita sendiri pun ada hudud. Bagaimana dengan harta orang lain? Apa tuan-tuan? Inilah kemuncak tarbiyah Ramadan. Kalau keluar daripada Ramadan, lawan juga orang nak buat hudud. Dia tak tahulah apa yang dia belajar dalam Ramadan. Kita tahu dia belajar apa. Ya? Sebab tu program tazkirah ini, ya saya sokong mana-mana masjid buat tazkirah. Sama ada nak buat awal ke buat tengah-tengah ke, buat tengah-tengah ni lagi betul. Inilah tarawih. Dah tahu tarawih ya? Apa makna tarawih? Nah, rehat ni. Okey dah rehat ke? Dah cukup dah. Inilah betul je ni tuan-tuan sekalian. Yang ulama-ulama di Mesir buat, ulama di Pakistan, ulama ni dia buat macam ni. Kadang-kadang berhenti minum dulu sekejap. Relax dulu, pun sambung lagi. Nak berhenti pukul berapa? Sampai subuh. Kan ada dalam kitab Tamyiz. Tak apa nanti banyak sangat. Saya tak nak mau. Wallazina hum bi ayatina yu'minu, syarat yang ketiganya nak dapat rahmat. 3 minit lagi tuan-tuan. Ya, nak dapat rahmat ialah mereka beriman, membuktikan secara tingkah laku praktikalnya mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Kemudian seterusnya yang tadi 156, 157. Siapa lagi yang akan dapat rahmat? Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi. Kata Saidina Ibn Abbas bila mana turun setakat 186 tu, orang Yahudi dan Kristian kata dia juga akan dapat rahmat. Ya, kalau dia keluar zakat, dia pun ada takwa. Dia kata dia dapat rahmat. Itu Saidina Ibn Abbas. Kemudian Allah turun perenggan yang seterusnya, allazina yattabi'una an-nabiyal allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiyal ummi. Orang yang akan dapat rahmat ialah orang-orang yang mereka itu ikut Nabi secara praktikal, secara fi'il. Bukan cakap mulut. Yang kita kata muta'abatur rasul. Ya, yattabi'u fi'il mudhari'. Sekarang ini secara praktikal dia ikut Nabi. Lepas tu kadang-kadang orang perempuan dia kata dia ikut Nabi Muhammad, kemudian tak tutup aurat. Nabi Muhammad mana? Orang yang sembahyang, orang yang tak sembahyang. Kemudian kata Nabi dia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mana? Yang ajar dia tak sembahyang. Ya. Dia mengaku Nabi Muhammad tu, kemudian dia tak ikut Islam. Nabi Muhammad mana yang tak bawa Islam? Nabi Muhammad tu yang bawa Islam tu lah. Itulah Nabi Muhammad. Yang tak ikut Islam tu bukan Nabi Muhammad. Habis Nabi mana? Cari sendirilah, nama kita pun tak tahu. Kadang-kadang orang tanya, habis awak tuan-tuan ni, guru saya dulu dia macam tu. Tu bukan Islam. Habis yang mana yang Islam? Cari sendirilah. Ya. Betul ya? Kena bagi tahu juga.
Nabi Kahar tu kat Gombak tu. Orang tak nak bagi tahu juga. Ikut Nabi. Secara yattabi'un fi'il. Secara praktikal, secara amali. Bila masa? Sekarang ini, fi'il mudhari'. Sampai bila? Sampai bertemu dengan Allah akhirat nanti. Fi'il mudhari'. Al-hal wal mustaqbal. Boleh tuan-tuan ya? Baik, kemudian sedikit lagi abin ni. Kemudian saya nak ringkaskan lagi yang bawah tu lagi. Fallazina amanu bihi. Orang yang akan dapat rahmat juga termasuk dalam syarat-syarat dapat rahmat. Fallazina, orang-orang yang amanu bihi, yang telah beriman dengannya, iaitu dengan Nabi Muhammad. Amanu tu juga fi'il madhi, yang telah, diri mereka, tingkah laku mereka dalam mereka telah beriman pada Nabi. Kemudian wa azzaruh, iaitu orang yang memuliakan Nabi. Tuan-tuan, tolong ada dalam, biar Allah nampak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, rasa penuh kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab sekarang Allah sedang memandang dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandang pada rupa parah kita. Tak cantik tak kat mana kita, handsome tak kat mana, Allah tak pandang. Kerana yang cantik yang apa semua sekali itu Allah bagi pada kita. Wala amwalikum, Allah juga tidak pandang pada harta benda yang banyak pada kita. Walakin, akan tetapi, yanzuru, sekarang ini dia sedang memandang, fi'il mudhari', yanzuru, sekarang ini dia sedang memandang, ila qulubikum, ke dalam hati kamu, wa a'malikum, barulah dia pandang pada amalan kamu. Sebab tu seluruh ibadah ini dia mula-mula dengan niat. Kenapa? Allah nak tengok situ dulu. Allah tak tengok rukuk dan sujud, Allah tengok hati itu dulu. Kalau hati itu tak betul, rukuk dan sujud kita tidak ada nilai. Awak tuan-tuan ya? Sekarang ini, maka biarlah Allah nampak dalam hati saya, Allah nampak dalam hati tuan, rasa penuh kemuliaan dengan baginda Rasulullah SAW. Wa azzaruh, muliakan Nabi. Itu syarat, tak tahulah syarat yang keberapa. Tuan-tuan ada catat tak? Ingat tak ni? Tak apalah, rujuk balik 156 tu. Baik, wa nasaruh, dan bantu Nabi. Ini syarat seterusnya. Tolong Nabi. Siapa-siapa yang hidup atas muka dunia tak tolong Nabi, tak bantu Nabi, tak cukup syarat nak dapat rahmat. Ulama kata apa makna tolong Nabi? Tolong Islam, salah satu maknanya. Nabi tuan-tuan sekalian 400 km daripada Mekah berjalan kaki ke Madinah. Transit pula di dalam gua. Ya, tidur dalam gua dalam keadaan bahaya. Di situ ada ularnya, ada apanya. Mana dalil-dalilnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digigit oleh ular, dipatuk oleh ular. Maknanya benda tu bahaya. Nabi tidur. Kenapa tuan-tuan semua itu? Kerana Islam. Bulan Ramadan ni pula dah tahun pertama puasa. Tahun pertama puasa. Ya, berlaku peperangan Badar yang kita duduk sedia maklum. Berapa jarak daripada Madinah ke Badar? Setengah sebut 155 kilo. Kenapa Nabi berjalan begitu rupa? Ada 70 ekor unta saja tuan-tuan, naik turun bergilir, naik turun 70 ekor unta. 2 ekor kuda. 155 kilo lebih kurang tuan-tuan sekalian. Pergi kenapa? Kerana nak pertahankan Islam. Tiba-tiba dapat Islam pada kita hari ini. Apa kita bantu Islam? Wa nasaruh, kalau kamu tak bantu Nabi, tak cukup syarat nak dapat rahmat. Akhir sekali tuan-tuan sekalian disebutnya wallazi, mana tadi? Wattaba'u, silap saya, minta maaf. Wa nasaruh, bantu Nabi, wattaba'u, adalah kamu ikut. Apakah yang perlu kamu ikut? An-nur allazi unzila ma'ah, cahaya yang telah diturunkan kepada baginda bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Apa makna cahaya? Cahaya di situ adalah Al-Quran. Yang ni tak perlu saya hurai panjang lah, sebab kita dah belajar banyak dah ya. Kita baca 55 nama-nama Quran tu. Salah satu Quran namanya An-Nur. Yang ustaz kita sebut tadi, salah satunya Az-Zikir. Quran juga disebut Az-Zikr. Apa makna zikir? Peringatan. Maka bulan ni bulan apa ni? Bulan peringatan. Kerana Quran turun pada bulan ni. Apa itu Quran? Az-Zikir. Sebab tu kalau mana-mana masjid yang dia stop tazkirah, memang AJK dia tak faham-faham lagi lah. Ya? Betul ya? Bukan sini, bukan AJK ni. AJK masjid. Ada tuan-tuan masjid yang berhenti. Dia kata, dah banyak dah ilmu. Ya, 11 bulan duk mengaji ilmu. Bulan ni kan bulan ibadah. Memang bulan ni bulan ibadah. Bulan ni bukan setakat bulan ibadah sahaja. Syahrul ilmi, bulan ilmu. Mana dalil bulan ilmu? Quran tu ilmu. Syahrul nur, bulan cahaya. Sebab tu ulama kata bulan ni syahrul multaqal anwar, bulan terhimpunnya cahaya. Cahaya apa? Cahaya Quran, cahaya Ramadan, cahaya iman, cahaya takwa, dan malaikat yang daripada cahaya tu berturun tuan-tuan sekalian pada malam Lailatul Qadar, bulan pertemuan cahaya-cahaya. Sebab tu Allah minta di sini, kamu kena ikut cahaya yang dibawa oleh Nabi. Apa itu? Quran. Kerana Quran itu cahaya. Apa makna cahaya? Cahaya yang akan menyuluh tuan-tuan perjalanan tuan-tuan hidup dunia dan akhirat. Tak apalah tuan-tuan, ya, akhir sekali, ulaika, mereka itulah isim isyarat. Ya, ulaika. Sebab kadang-kadang saya suka sebut begini bukan apa. Sebab ada orang kata, ustaz ni sedap cakap, yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka. Ingat syurga dia punya ke? Dia cakap tak?
Tuan-tuan, dalam Quran dia ada isim isyarat. Ismul isyarat, kata tunjuk. Siapa yang tunjuk? Bukan kita tunjuk, Allah dah tunjuk. Tapi kalau kita mengaji, bolehlah kita tunjuk. Ulaika, mereka itulah. Mereka yang mana? Yang kita duk baca sifat-sifat tadi tu. Hum, mereka lah al-muflihun, orang-orang yang berjaya dan beruntung dapat rahmat Allah. Okeylah tuan-tuan, dia lebih minta maaf. Tapi akhir-akhir ini memang bola sepak pun dia tambah masuk akhir-akhir ini. Tak? Baru ni Belanda lawan apa? Costa Rica kau yang tambah masuk. Tuan-tuan tahu tak ni saya cakap ni? Tahu tak? Tak adalah tuan-tuan, dia sedikit sebanyak kita nak tengok bola tak ada masalah tuan-tuan. Haram ke tengok bola? Tak, tuan-tuan letak bola tengok. Dia tak haram. Tak haram teruskan. Tak adalah setakat tu, minta maaf tuan-tuan ni, saya guna masa tuan-tuan lebih 5 minit, minta maaf banyak-banyak. Setakat tu dahululah insya-Allah. Moga-moga apa yang kita sedikit peringatan pada saya, pada tuan-tuan, memberi makna dalam hidup saya, dalam tuan-tuan, dan sebagai suatu panduan sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Moga-moga Allah redha dengan kita insya-Allah. Dan Allah rahmati kita lah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. InsyaAllah selepas solat witir nanti kita akan petang sejadah, mengumpul dana, menolong ustaz dalam pentadbiran madrasah yang diusahakan oleh beliau. Semoga diberkati Allah.